Dia sampai gitu. Kasih ko banyak ko daw. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Nasir yang sangat kacak dan disayangi idola Banu Labuan. Yang saya hormati Ustaz Razali, Timbalan Pengurus Operasi. Betul kan? Pengurus Operasi. Cik Ruzemi, Timbalan Pengurus Pentadbiran, pegawai-pegawai dan kaki tangan Majlis Nurul Islam Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita adalah antara insan-insan yang terpilih untuk bersama-sama berkumpul, yang mana saya kira nak kata tazkirah pun lebih kepada saling ingat sesama kita. Yang mana kalau ikutkan jadual asal, saya ditugaskan sebagai pengacara majlis untuk apa ni? Perhimpunan khas. Okey. Jadi bila pagi tadi terima panggilan, katanya perhimpunan dibatalkan. Bila dengar perhimpunan dibatalkan tu dah lega lah. Lega sebab tak boleh jadi pengacara majlis. Tapi dalam gembira-gembira tu ada dia punya satu benda keseksaan lah. Sebab panggilan tersebut bila dia membatalkan perhimpunan tersebut, jadi dah tak boleh jadi MC. Tapi dia minta untuk memberikan ceramahan. Yang mana kalau ceramah ni, sahabat-sahabat semua, saya bukanlah kepakaran saya. Yang mana kalau bercakap pun saya rasa kurang 5 minit dah selesai kot. Rasa kalau 5 minit selesai, tuan-tuan dah boleh makan lah. Okay, jadi saya terima juga dalam kepala saya, kenapa aku terima. Kenapa aku terima nak bagi ceramah sejam ni. Padahal ikut kebiasaan 5 minit 10 minit tu dah lama dah tu. Tiba-tiba kena bercakap sejam. Dah lah, ceramah tu ceramah orang cakap umum. Kalau anda kata ada buku ataupun kitab tu, insyaAllah panjang sikit lah. Tapi bila dia ceramah yang secara umum ni, kepala tu lepas dia terima untuk bagi ceramah tu, dah mula tak senang duduk lah. Dari nak buang air tak jadi buang air. Dari boleh duduk dengan tenang, buntut dah tak selesa, dah gelisah. Jadi tak apalah, moga-moga apa yang saya nak sampaikan ni sama-sama lah untuk peringatan saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang mana kalau ada kata dah tak sampai setengah jam tu, nanti saya buka lah sesi soal jawab. Okay. Yang mana saya telah diamanahkan untuk menyampaikan tazkirah berkenaan dengan integriti lah. Yang mana integriti ni tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan perempuan semua dah tahu kot. Maksudnya kalau dah tahu boleh balik dah kan. Okay. Integriti ni kalau dari sudut bahasa Melayu lah, dari sudut dia punya boleh saya berdiri kan tuan? Boleh. Kalau duduk ni dia gemuruh tu ada lagi tahu lah. Okay,
Jadi integriti ni tuan-tuan, bila kita cerita integriti ni, itu bukan kepakaran saya, kerana saya bukanlah bahagian SPRM. Sekarang bertugas di Masjid Biru sebagai imam. Tiba-tiba nak cerita pasal integriti. Mana integriti ni kalau dalam bahasa Melayu, dia punya maksud dia etika. Etika dan nilai-nilai murni. Jadi untuk yang sesi ni tuan-tuan, perempuan, saya tak cakap sorang-sorang saya tak cakap sorang-sorang. Jadi bila saya bangun, saya berdiri ni, maknanya tuan-tuan mesti rela untuk ditanya. Hello. Boleh tuan-tuan? Good tuan-tuan, good tuan-tuan. Nice. Kalau cakap sorang-sorang ni tuan-tuan, dia rasa macam kaku, idea tak keluar. Daripada pakai ikut ni, elok boleh rasa panas, dia jadi sejuk tuan. Okay. Kita sebut etika ni tuan-tuan, dia punya integriti maksud etika ataupun nilai-nilai murni. Okay, bila saya terfikir balik apa ni nilai-nilai murni yang saya nak sampaikan. Sebab kadang-kadang saya ni bukanlah orang cakap manusia kan. Bila manusia ni, walaupun imam, walaupun ustaz, walaupun dia mufti sekalipun, dia mesti ada silap, dia mesti ada dosa kan. Jadi saya nak bawakan sepotong hadis. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Maksudnya apa? Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, ketika mana dia bercakap, dia berbohong. Okay? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika mana dia berjanji tetapi dia mengkhianati janji tersebut. Wa idza tumina khana, dan ketika mana dia beri amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Okey. Itu daripada Nabi sendiri. Oh, dasar. Dasar boleh balik atau kita bertugas kan? Bila sebut beberapa hadis ni, apa yang kita faham? Bila kita diberi amanah, kita sebagai kaki tangan Majlis Hakim Islam yang bersekutuan daripada pagi sampai orang cakap, kalau yang betul-betul integriti ni kan, dia 85 tu mesti ada pejabat. Tapi tuan-tuan, 85 tu ada di pejabat kan? 85 mesti ada di pejabat. Tak keluar turun makan, tak keluar turun ke anak. Balik pukul 6 lagi. Alah tipu ditanda. Jadi bila sebut integriti ni dan disebut amanah ni tuan-tuan, 85 ni adakah betul-betul kita kena ada di pejabat ataupun sebagai petugas imam ataupun sebagai guru? Adakah tanggungjawab yang kita orang cakap dalam senarai tugas lah, dan senarai tugas kita tu kita laksanakan ke tidak? Jadi tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan boleh tanya saya, apa benda tuan-tuan nak tanya? Bisa tu. Ustaz sini 85 kan? Ha? Ustaz sini 85 kan? Saya 85 tu insyaAllah ada. Okay. Cuma saya nak tanya lah, apa kesan-kesan sekiranya kalau kita tidak integriti dalam kita punya tanggungjawab. Boleh jawab? Sepatah lah. Apa kesan sekiranya tetap integriti dalam tugas kita? Kesan sekiranya kita tidak integriti dalam tugas kita ialah kita tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan tugas kita pun jadi tidak berintegriti. 10 markah. Okey. Saya nak bertanya Kak Hayati. Okey, ni bandingkan nama. Wow, berarti pakai Queen. Habis dah. Jabatan.
Okay, banyaklah kesan-kesan dia. Antaranya kalau kita tidak integriti ni tuan-tuan, kesan dia kepada salah satu nama jabatan lah. Nama jabatan. Dan lebih-lebih lagi kita ni majlis agama, orang nampak majlis agama ni orang cakap memang perfect lah. Kadang-kadang ni pernah terkena lah, kerja di majlis agama. Bila orang dah mindset dia kita ni kerja majlis agama, automatik yang daripada kerani, daripada driver tu sampailah pengurus semuanya imam ataupun ustaz ataupun ustazah. Jadi bila kita bawa image kita sebagai majlis agama ni, sebenarnya kita bawa image sebagai seorang Islam lah. Bila kita tak laksanakan sesuatu tugas ataupun amanah tu secara baik, memang nama buruk salah satu. Dan juga bahawa cakap nama jabatan tercela, nama Islam tercela. Dari sudut keselamatan pun satu hal. Contohlah kita ada bahagian jurutera kan, melibatkan orang cakap nak deal dengan mana-mana kontraktor. Sekiranya kekurangan dia punya nisbah simen, nisbah pasir dengan air tu, apa kesan dia kalau kita tidak kesan dia kalau ada kata tak mengikut spek yang ditetapkan, antaranya nyawa lah. Contohlah kalau buat jambatan lah, buat jambatan kereta kan, jambatan. Jadi bila dia punya kurang punya spek tu, maka boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Kemudian yang tadi tu pagar. Jadi anjing selalu bagi alasan. Anjing selalu masuk. Lepas tu dia makan sampah ha. Kesan. Dia antara itu saya tak tahu lah. Itu kita tanya kepada bahagian yang incas. Okay, tuan. Kemudian kita itu dari sudut kerja, dari sudut integriti kita dengan keluarga kita. Adakah kita memastikan keluarga kita cukup punya keperluan? Adakah cukup dia punya keperluan tu dari sudut fizikal, dari sudut rohani? Jadi saya nak tanya lah, siapa yang nak kahwin kat sini? Ustaz Jaafar lah, saya tanya Ustaz Jaafar lah. Jadi Ustaz Jaafar, apa yang Ustaz Jaafar tahu berkenaan dengan hak-hak isteri dan anak-anak? Nampak lagi sedang Live ni rakaman, jaga kualiti tempat. Saya suruh kata tambah lagi. Tak ada ke? Kebanyakan kalau yang lebih senang wa'ashiru bilhunna bil ma'ruf lah. Buatlah program yang terbaik untuk isteri, untuk anak-anak, dari sudut pendidikan agama, dari sudut pendidikan akademik, dari sudut nikmat-nikmat makan minum dan kesihatan dan sebagainya, insyaAllah. Okay, boleh saya tanya kepada Zura. Ustazah Nurullah. Ustazah Mawi. Zura. Kak Zura. Okay, Kak Zura. Orang cakap Kak Zura bini orang kan? Bujang lagi. Bujang apa tu? Okay, jadi bagi Kak Zura lah kan, apa hak-hak sebagai seorang isteri yang sepatutnya terima daripada suami? nafkah zahir batin cukup. Pakaian semua dari Serina tu nak beli. Untuk suami juga, kalau in case apa-apa berlaku, ni dia gadai, berharga. Itulah kepada saya. Okey Kak, apa yang Kak faham tentang nafkah, berapa banyak nafkah zahir yang diperlukan untuk
untuk fizikal. Ini bukan nafkah batin lah. Nafkah dari sudut fizikal, sama ada kewangan ke apa yang tak faham. Okay. Apa keperluan seorang isteri dari sudut untuk nafkah zahir? Tadi Kak Zura dah cerita dah, makan minum. Tapi berapa banyak dia punya kuantiti yang diperlukan seorang isteri tu? Sampai kunci. Ya, itu paling bagus. Okay, mengikut keperluan suami. Dan masalah dia bergantung kepada kemampuan suami. Okay, itu dari sudut etika kita bersama isteri. Tapi dari sudut kerohanian, dari sudut ilmu isteri tu kan, dari sudut ilmu isteri, dari sudut ilmu suami, berapa banyak yang kita dah mendalami. Kalau saya nak tanya tentang isu hit, tuan-tuan boleh dapat jawab tak? Isu hit. Isu hit. Hai. Okey, perempuan tahu kan? Sekiranya Itu salah perempuan tu, bagi je. Bagi Anis. ya, berapa hari maksimum darah hit? Setahun. 15 hari. 15 hari dalam tempoh sebulan tu. Minimum? Minimum. Ni saya tanya perempuan, saya nak tanya lagi. Okay, minimum berapa hari? Kak Siti lah. Siapa yang nak jawab? Maksimumnya 15 hari 12 malam, minimumnya 24 jam. Ya, terima kasih kepada Kak Pak. Ya. Rupiah. Ini saya tanya perempuan ni, maknanya bila kita sedar lagi. Maknanya dalam kalangan kita sendiri pun tak tahu berapa maksimum, berapa minimum kan. Andai kata ini ilmu hid kita tak tahu, macam mana dengan kita punya solat, macam mana dengan kita punya puasa, macam mana dengan kita punya umrah ataupun haji. Bila saya tanya pada Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq ini dia sebagai orang cakap kesimpulan lah. Okay, Ustaz, sekiranya tempoh 1 hari hid 24 jam, dah kahwin kan? Sudah. Jadi hari kata 2 hari lepas tu dia tak hid, kemudian hari yang seterusnya dia hid. Macam mana 2 hari yang dia tak hid tu? Okay, hari pertama dia hid 24 jam. Kemudian besok tu tak hid, hari kedua, hari ketiga pun tak hid, tak keluar darah lah, sorry, tak keluar darah. Hari keempat tu dia keluar darah. Macam mana yang 2 hari yang tak keluar darah tu? Adakah dikira sebagai haid ataupun tidak? Maknanya yang 2 hari tak keluar darah tu masih lagi? Ustaz Syafiq. Okey. Apa beza darah haid dengan darah istihadah? Saya tanya ni sebelah Kak Zura. Pandai dikit. Darah istihadah ni darah yang selepas darah haid. Maksudnya darah penyakit. Yang darah penyakit lah kiranya. Okay, darah haid dengan darah istihadah. Darah haid dengan istihadah ni darah penyakit. Okay, tapi
sekiranya 15 hari berturut-turut dia keluar darah, dan hari yang ke-16 tu keluar darah lagi, tidak kira sebagai hari yang keberapa, mana yang istihadah, mana yang haid. Saya ulang sekali lagi, dari hari pertama sampai hari yang ke-16 tu darah keluar je. Jadi macam mana nak kira yang mana haid, yang mana istihadah? Angkat sini. 16 kan? Mana hari yang ke-16 tu darah istihadah? Bapak Nizam, yang mana nak kira haid, yang mana kira istihadah? Selepas 15. Selepas 15. Sebab maksimum haid tu berapa hari? 15 hari ke berapa hari? 15. Oh, 15. Okey, 15. Okey. Siapa nak jawab lagi? Siapa lagi yang nak jawab? Tanya balik kat. Wanita berkenaan mempunyai adat dah kebiasaan datang haid, dan dia ingat waktu dia bila dia ambil adat dia, kalau macam kebiasaan dia 10 hari, jadi dia ambil 10 hari. Yang selepas daripada adat berkenaan adalah istihadah. Kalau sekiranya dia ingat dah tahu, kalau dia ada adat kebiasaan memang macam tu. Kalau bulan yang berkenaan dia terus lepas, sekiranya dia boleh beza darah, ambil beza darah. Kalau dia tak ingat langsung semua, ambil macam biasa lah. Sebanyak-banyak hari adalah 12 hari. Jadi Ustazah ni beritahu mengikut kalau dia dapat tahu beza darah kan. Saya nak tanya, okey, ada berapa jenis darah haid? Ada berapa jenis darah haid? Pertama merah, yang kedua coklat, ketiga keruh, lepas tu kelima kuning. Jadi ada 5 lah. Merah. Okey, ini untuk pengetahuan suami-suami juga sebab benda ni bukan semata-mata untuk perempuan saja. Sebab benda ni suami pun perlu tahu, sebab nanti suami ada isteri, ada anak. Nanti kalau dia kata anak dia perempuan, kalau anak tanya macam mana? Betul tak? Okay, jadi sekarang ni darah haid yang pertama merah, yang kedua warna coklat, yang ketiga keruh, yang keempat penghujung tu apa? Keruh. 3 saja. Okey, itu maknanya dah suci lah. Okey, nak tahu suci maknanya dah keluar putih, warna jernih, macam putih telur tu lah. Okey. Okey, kita tanya tukar rakam lah. Kita tanya tukar rakam. Tuan-tuan, tolong jawab tuan-tuan. Yang pertama tadi sekiranya darah haid berlaku sekiranya dari hari pertama sehingga hari yang ke-16 darah terus keluar, yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Tuan-tuan tolong salin tuan-tuan sebab benda ni sangat penting tuan-tuan. Tanpa putus. Jadi
Jawapan saya yang pertama, dia kena bangun. Jawapan saya yang pertama, pihak jabatan wajib adakan kelas berkaitan haid. Itu jawapan saya yang pertama. Sebab apa? Sebab dia berkaitan, dia ada kaitan dengan ibadah, sama ada lelaki maupun perempuan. Okay, tak semua kita mahir, dan saya amat mengharapkan kalau jabatan kita dapat mengadakan kelas untuk berkaitan fiqh haid ni lah. Dan saya mencadangkan kalau dapat jemputlah yang berbahagia ketua imam masjid Jami' lain-lain kan, waktu Ustaz Syafi'i. Sebab apa? Sebab bukan kata lelaki je yang keliru, perempuan juga keliru. Perempuan juga keliru. Baik. Jawapan yang kedua. Okey. Jawapan yang kedua, apabila hari pertama dia haid sampai ke hari 16. Darah keluar dari hari pertama hingga 16. Darah keluar daripada hari pertama sampai 16 ke 20 kan, tak kisahlah. Dia kena tengok kepada dua kategori. Yang pertama, adakah dia tu adalah permulaan datang haid. Contoh, dia baru datang haid. Okey, kalau dia adalah permulaan, orang yang pertama, perempuan yang pertama datang haid, makanya haidnya hanyalah dikira pada hari pertama sahaja. Haidnya hanya dikira pada hari pertama sahaja. Umur berapa? Umur berapa? Okey. Dan yang dikatakan pertama tu pula, dia umur 9 tahun takriban. 9 tahun takriban, ataupun 8 tahun 11 bulan 15 hari. Lagi 15 hari nak masuk ke 9 tahun. 9 tahun tu Qamari ke Syamsi? 9 tahun tu pula bukan ikut Masihi, ikut Qamari, ikut bulan Islam. Okey? Kena faham, tak semestinya apabila dia keluar darah haid daripada hari pertama sampai ke 15 hari, okey, kita faham 15 hari itu adalah haid. No. Salah kefahaman kita kalau kita faham macam tu. Dan saya juga salah seorang yang sebelum ni faham macam tu. Tapi bila dah mengaji, sebab itulah saya mencadangkan agar jabatan dapat mewajibkan kelas berkaitan darah haid ni. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya, lelaki maupun perempuan, banyak yang kita keliru. Tak kisahlah kita biasa ada pengajian agama sekalipun, keliru. Dan akuilah benda itu bahawa misalnya kita selalu keliru. Ustaz syukur lari je dulu. Okey, itu yang pertama. Bergantung kepada perempuan tu jenis, adakah dia pertama kali datang haid ataupun dia memang dah ada adat. Kalau lah kategori yang kedua, kalau perempuan tu dia dah ada adat, macam Ustaz tadi cakap, perempuan dia ada adat. Dan adat, apa maksud adat? Maksud adat, kebiasaan dia datang haid tu berapa hari. Dan kebiasaan tu pula, Ustaz, dia bukanlah okey, kalau kata sepanjang 5 tahun ni, 5 tahun dia datang 5 hari, maka ikut 5 hari ikut. Oh no, bukan macam tu. Kebiasaan adat tu pula bergantung mengikut kepada adat yang bulan lepas. Itu sahaja. Kalau salah betul ya? Yang terdekat. Katalah bulan lepas adat dia datang 5 hari, maka hari pertama sampai hari kelima sajalah haid dia. Dan baki itu adalah istihadah. Kalau kata adat dia 7 hari, 7 hari itu sajalah haid dia. Hak lain istihadah. Kalau kata adat dia kebiasaan 10 hari, maka 10 hari itu saja haid. Hak baki itu semua istihadah. Jangan tersalah. Jangan tersalah. Itu tak kira lagi kalau kata dia datang 3 hari, lepas itu dia datang pula satu ketika, istilah dia fatrah. Sudah tahu fatrah? Tahu kan? Yang perempuan lebih tahu lah pasal dia dah haid kan? Tahu fatrah? Fatrah, satu istilah dalam masalah haid. Istilah tu nama dia fatrah. Tak tahu? Sekali lagi Ustaz Mahdi akan cerita. Okay?
Nak menjawab soalan. Lepas tu kalau dia datang fatrah. Kalau dia datang pula darah, katalah hari pertama kedua datang darah, lepas tu dia datang datang fatrah. Lepas datang fatrah 2 hari dia datang pula darah. Lepas datang 2 hari darah tu, lepas tu dia datang pula nakak. Tahu dah nakak? Nakak. Para suami Ustaz, saya nak mengajak kita semua pasal benda ni terlalu penting. Kenapa terlalu penting? Kita jangan sombong. Tuan cakap kita jangan sombong. Banyak yang kita tak tahu. Yang pertama banyak yang kita tak tahu. Yang kedua banyak yang kita salah faham. Yang selama ni kita sangka kita tahu, yang selama ni kita sangka kita betul. No, belum tentu. Nakak nanti Ustaz Mahathir kan cerita. Jadi saya boleh jawab macam tu lah. Dia Tuan terus jawab. Bagi boleh. Aduh. Okey, bagi pada tak Syafiq terangkan langkah fatrah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan masalah haid ni, tuan-tuan, puan, saudara-saudara, saudari-saudari, pada yang sekalian, apa yang Noah sebut tadi itu satu benda. Perkara fardu ain yang banyak sangat orang bermasalah. Pernah kami buat satu survei ketika di Negeri Sembilan dulu di 3 buah sekolah menengah, yang mana pelajar sekolah menengah tersebut sekitar dalam 3 sekolah ni 1,500 lebih kurang. Keputusan mendapati hanya 50 orang saja yang memahami hukum berkenaan dengan perkara daripada 1,500. Salah tak masalah? Sangat besar. Dalam kalangan remaja kita sendiri, anak kita, cucu kita mungkin mana yang dah ni kan, yang beliau sudah tu, ini sudah ada cucunya. Benda ni sangat-sangat jarang dititik berat dalam keluarga, padahal dia berkaitan dengan bab masalah ibadah keseluruhan. Dan pernah depan mata kami sendiri ketika di Muslim Mutah bersama dengan Ustaz Mahdi dulu, pelajar perempuan ada masuk juga di dalam Masjidil Haram buat tawaf. Hukum sah atau tidak? Sah. Tapi buat. Kenapa jadi begitu? Jahil. Kemudian mengikut berat fatwa-fatwa yang syaz, fatwa-fatwa yang keliru, bukan daripada mazhab kita Syafi'i. Masalah fatrah, masalah nakak, sebenarnya masalah itu simple, tapi jarang kita tahu. Fatrah ni maksud dia, darah tu ada tapi kita tak keluar. Darah tu ada tapi tak keluar, melainkan kalau dimasukkan kapas baru keluar. Itu panggil fatrah. Dikira haid sekiranya dalam tempoh haid. Nakak ni pula ialah dia berhenti, dia relax sekejap. Ataupun orang kata bagi kita relax, tengah-tengah tu katalah 3 hari keluar darah, 2 hari tak keluar langsung. Masukkan kapas pun tak ada darah. Sebab kalau masuk kapas dia tak keluar, masuk kapas keluar darah, itu dikira sebagai fatrah. Macam itu kami sebut tadi. Nakak ni dimasuk kapas pun tak keluar, dia bagi kita relax. Masalah yang berlaku, orang yang biasa kena fatrah dan nakak ni ialah apabila dekat dengan menopause. Satu, kemudian apabila dekat dengan kandungan, mana nak mengandung ataupun selepas kandungan. Yang biasa orang bikin, dia faham dalam kepala dia, oh, selagi tak cukup 15 hari maka semua haid. Betul ke tidak? Ada pula kadang-kadang dia pakai 5 saja, 7 saja. Sebab tu jawapan yang pertama sekali kami dengar tadi, sekurang-kurang haid 7. Salah. Sekurang-kurang haid ialah 24 jam. Dan ada lagi masalah-masalah yang lain dalam bab masalah haid ni besar sebenarnya ulama sebut. Antara dia, kalau kita nak katakan haid, contoh sebagai contoh, minta maaf Samadi, ni selain Samadi, kita cerita sikit. Sekiranya darah itu keluar dalam 15 hari, tapi setiap hari hanya 1 jam. Jadi dalam masa 15 hari baru berapa jam? 15 jam. Baru 15 jam. Adakah cukup 24 jam? Tidak. Belum. Maka 15 hari itu semua istihadah. Tapi ramai orang anggap itu haid. Betul ke tidak? Betul. Betul ke tidak? Bukti, memang bukti, kita bagi terus. Dia bukan dia kira 24 jam satu hari itu setitik keluar terus kira 24 jam. Itu salah. Setitik itu baru kira 1 jam. Itu untuk haid. Dia beza dengan orang nifas. Kalau nifas setitik dikira sehari. Itu baru hukum nifas. Nifas ni darah selepas beranak.
Dan ada juga masalah orang perempuan tengah-tengah mengandung tumpah darah, keluar darah. Darah tersebut kalau cukup sehari semalam apa hukumnya? Mengandung keluar darah dan darah itu nanti sehari semalam apa hukumnya? Head kan? Hukumnya head sah. Tapi ramai orang tak tahu. Ramai. Kemudian satu bab lagi perbezaan antara wiladah dengan nifas. Betul ke tidak? Orang ingat wiladah itu darah. Sebenarnya wiladah bukan darah. Wiladah ialah hal keadaan keluarnya anak daripada perut, sama ada ikut tikam atau ikut pintu. Faham kan? Ataupun normal ataupun sisa dengan sana. Itu wiladah. Ada orang wiladah bila dia beranak tak keluar darah. Ada tak? Ada. Anak Nabi sendiri, Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah dia beranak tak keluar darah. Tapi adakah diwajibkan mandi? Mandi apa? Dia panggil mandi wiladah. Tapi ramai orang dia tak buat. Dia tunggu selepas dia beranak, dia tunggu 2-3 hari baru keluar darah nifas. 3 hari ni tak payah dia qada. Patut kena qada salat. Kalau puasa kena qada puasa pada ketika tu. Tapi ramai orang yang tak tahu. Itu belum kita masuk lagi sekiranya darah itu berhenti pada waktu zuhur. Dia tunggu sampai pada waktu asar. Asar betul-betul dia dapati darah itu memang tak ada. Maka dia akan mandi pada waktu asar. Biasanya asar itu saja dia salat. Zuhur dia qada kan tidak? Tak. Satu bab. Betul ke tidak? Ada tu zuhur tadi masih ada darah, tapi asar tak keluar darah, maka dia mandi waktu asar. Zuhur tadi dia kena qada ke tidak? Dia kena qada. Sebab setiap solat yang boleh dijamak maka dia kena dijamakkan qada. Tapi ramai orang tak tahu. Lain kalau berhenti itu waktu maghrib dengan asar baru boleh jamak. Itu tak perlulah kita qada asar. Sebab dia tak boleh jamak. Ini yang boleh jamak. Banyak lagi dalam permasalahan masalah tersebut, tapi ramai dalam kalangan kita yang yakin. Belum kita cerita lagi berkenaan dengan rukun salat, belum kita cerita lagi berkenaan dengan rukun puasa, zakat, haji, rukun umrah sebagainya. Hatta yang paling best sekali rukun dalam zakat sendiri tu. Kan kita ramai kan mengutip ambil zakat sebagainya. Bila kita tanya rukun zakat ada berapa? Entah Ustaz. Kami tanyalah ramai orang mau kan. Rukun zakat ada berapa? Tuan-tuan, rukun zakat ada berapa? Baitul Mal mana Baitul Mal? Gini Baitul Mal. Mana atas syukur? Tadi ya. Rukun zakat ada berapa? Itu motif zakat. Kita orang yang menjalankan kaum tersebut, betul ke tidak? Tapi kita sendiri tak tahu. Rugi kita. Sangat rugi. Sama-sama seperti mana apa yang Ustaz Anwar sebut tadi lah, kita ambil kesedaran Ustaz Anwar tadi. Dulu dia tak sedar macam tu, karena sekali masa di majlis dayangan yang itu, boleh tahu. Sama-sama kita, bukannya salah. Semua kita sepatutnya. Bukan masalah itu sahaja. Semua masalah. Last sekali rukun zakat tadi berapa? Jawapan kan? Kau takkan tak punya jawapan kan? Rukun zakat 4. Pembayar, penerima, akad, harta tu. Harta zakat tu sendiri yang dibayar 4 kan? Kita ni, kita penerima ke? Kita amil tu orang tengah. Orang tengah. Amil pun boleh terima, itu berdasarkan asnaf lah, tak ada masalah. Banyak pula cerita yang tu, yang penting patah balik pada Ustaz Somadi tadi kan? Okay, terima kasih. Memang sebenarnya saya ni lebih kepada moderator. Masih bagi orang supaya dia jawab. Okay. Jadi kita dah berkongsi sedikit lah kan. Cuma saya harap semoga orang cakap program yang macam ni kita adakan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Sebab benda ni penting untuk kita kan, sebagai orang cakap penjawab kaki tangan majlis agama kan. Bila orang sebut majlis agama ni tuan-tuan, puan-puan sekalian, dia automatik orang akan ingat kita ni ustaz dan ustazah, walaupun kita bahagian akaun atau bahagian pentadbiran. Okay, saya pun cukup sampai sini. Baru 4 minit. 8 minit lagi. Cuba tu. Ada salah kan? Tanya Soalan. Okay lah. Sedikit lah untuk saya kongsi kan. Sebab kadang-kadang
nak cerita negeri Sembilan kan orang cakap asyik bawa negeri sendiri kan. Kalau boleh selepas ni lah, ni cadangan. Kalau boleh selepas ni bahagian pentadbiran lah cadangan. Kalau boleh adakan seminggu sekali setiap hari Jumaat, dapat setengah jam pun ataupun sejam pagi tu untuk kita punya perkongsian ilmu. Tazkirah ni kadang-kadang sekejap kan. Antara tazkirah ni macam umum ataupun dia kalau boleh tak kisahlah tazkirah ke, kuliah ke, muslimu ke. Yang penting setiap minggu tu kita ada sesi perkongsian ilmu lah yang lebih dekat kepada kita. Contoh tentang solat, ataupun tentang haid, ataupun tentang hadas. Contohlah kalau kita ada besar, ataupun malam tadi okey, ni bulan Ramadan bulan Ramadan. Malam tadi bersama dengan pasangan, kemudian terlupa nak mandi wajib sebelum subuh. Adakah puasa kita tu sah atau tidak? Saya tanya Ustaz Arman lah. Sekiranya kalau contohlah dalam di bulan puasa, malam tadi bersama dengan pasangan, kemudian terlupa nak mandi wajib, adakah kita punya puasa tu sah ataupun tidak? Puasa tetap sah. Kalau sudah terlanjur masalah. Kemudian tapi saya belum subuh lah. Tapi pagi ni belajar lupa nak tidur, lupa nak mandi wajib. Adakah puasa hari itu sah? Sah. Okey, kamera. Itu sekadar soalan dan saya tak nak jawab sekarang. Kita akan jawab dalam sekiranya kalau bersetuju kita buat mingguan. Yang menguruskan Kak tak ada makan apa tak apa. So masing-masing semua dah sampai dari rumah kan. Jadi kalau boleh setiap minggu tu adakan majlis ilmu lah di pejabat di Ujana. Boleh tuan. Ini sangat penting tuan. So dia melibatkan sembahyang. Kalau dia kata sembahyang kita tak ialah pasal haid kan. Kita tak tahu haid itu istiadah. Lepas tu tiba-tiba kita anggap benda tu haid, padahal itu istiadah. Bila kita anggap hari itu adalah hari haid, padahal sebenarnya istiadah, maka 5 waktu yang solat kita tak buat tu dosa lah, kita tak tanggung kan. Maknanya kita ada hutang. Bila ada hutang disebabkan kejahilan kita, maka akhirnya nanti kita jawab dengan Tuhan. Sebab tu ilmu sangat penting lah. Okay, Soalan saya, Tuan, bila sebut tentang integriti kan, kerana integriti dalam bab haid, integriti dalam bab solat, saya nak tanya, kalau ada sebilangan orang yang cuba berintegriti dengan integriti yang sepatutnya, contoh SOP kata sekian, maka orang ni dia jujur, dia bukan setakat jujur, dan dia orang yang straightforward. Kalau SOP kata 85 lah depan tu, tapi mana? Okay. Nak cerita kata betapa dia tu memegang integriti yang tinggi. Dan bila dia cuba buat perubahan untuk sama-sama, kalau dia dapati dalam satu-satu pertubuhan ataupun dalam satu-satu agensi ada masalah dengan integriti, dia yang penuh dengan integriti ni, bila dia nak cuba buat perubahan, dia tak mampu buat perubahan. Dan bukan setakat dia tak mampu buat perubahan, bahkan yang sekeliling tu pula troll dia, menganjing dia, sehingga menyebabkan dia down. Bila dia down, perlukah dia mengorbankan integriti dia tu dan mengikuti bagaimana suasana ataupun biar sekeliling? Supaya apa? Kalau kata kita seorang-seorang, dia akan jadi macam rusa masuk kampung. Walaupun rusa tu betul, rusa masuk kampung. Rusa payau.
Payau masuk kampung. Sak payau tu apa? Sumpah macam payau masuk kampung. Walaupun payau tu dia berintegriti, tapi oleh kerana suasana sekeliling tu menyebabkan tak menyokong dia. Jadi adakah perlu payau Tembak dia. usaha tu ataupun orang tu, maka dia ubah pendirian dia, maka dia follow lah sekeliling yang kurang berintegriti. Ataupun bagaimana? Mungkin Tuan Penceramah ada pandangan? Contoh sini lah, bila orang yang baru masuk kerja, first time fresh grad, ada tahu bila dia beritahu 85 mesti ada dekat pejabat. Tiba-tiba dekat pejabat tu dah ada geng-geng yang minum pus 10. Lepas tu ada yang keluar awal, kan? Lebih kurang macam tu lah kan? Jadi saya tanya pada sisi terus lah. Okay, sebab benda ni melibatkan orang cakap integriti. Macam apa pandangan dekat Siti Fauziana, orang cakap sebagai ketua kerani ya? Ketua yang tertua. Jaga Allah. Sekat kalau sebelum orang masuk pejabat, kalau memang ada lah, memang berlaku. Tapi kita itu tanya diri sendirilah. Kalau kita pegawai 29, 41 minum bawah, macam mana orang 19? Macam tu lah. Saya beri contoh lah Najia, kalau dia mula-mula dia masuk, saya akan beritahu macam tu lah. Tak payah tengok orang sini-sini dia macam mana. Saya memang pesan macam tu lah. Yang lain tu semua terletak pada diri sendiri. Allah, betul. Benar Najia. Siapa Najia? Mana Najia? Cuba bangun Najia. Kita berdasarkan soalan yang bagi, sebab benda ni satu dari sudut tindakan undang-undang lah. Sekiranya kita kena, dia kata kalau terkena, kalau kita yang integriti ni selamat lah. Yang tak integriti tu memang kena lah dengan tindakan undang-undang. Yang kedua, dia melibatkan dengan hukum apa? Dengan kita yang Allah. Okay? Bila sebab akhirat nanti kita akan ditanya dengan kerja kita. Apa yang kau buat masa kat dunia ni, kerja yang kau buat tu buat betul-betul ke ataupun main-main. Jadi kalau dia kata kita nak ikut orang cakap kalau biawak masuk lubang, kita pun masuk lubang. Jangan follow yang biawak masuk lubang tu. Kita ikut yang peraturan yang telah ditetapkan. Ada kata kalau kita follow kena pada dunia dan kena pada akhirat lah. Menjawablah kita ke akhirat nanti. Kalau dia kata benda tu tak selesai kat dunia. Jawab tuan-tuan. Lepas tu anda katalah, sebab kadang-kadang benda ni ada yang benda yang kita terdapat pandangan. Contohlah 85 kita keluar, 85 kita di pejabat. Tiba-tiba ada waktu yang kita kadang-kadang keluar. Jadi kita gantikan lah, macam kat gantikan dengan kita buat kerja lebih masa tanpa apa mungkin, tanpa claim OT ke. Maksudnya kadang-kadang Isnin Jumaat kan rasa macam mustahil lah, mustahil kot. 85 tu memang ada pejabat kan. Kalau dia kata, kalau ikutkan waktu dah 1-2 saja kan, kita keluar kadang-kadang pukul 12.30 kan, kadang-kadang pukul 11. Jadi waktu-waktu yang macam tu kita gantikan balik dengan kerja lebih masa, tanpa claim, tanpa kerja Sabtu Ahad. Sebab kita dapatkan keberkatan tu kan. Ada apa-apa soalan lagi? Soalan daripada Baitul Mal. Kalau Baitul Mal. Mungkin soalan ini boleh menjawab, boleh menyimpulkan tentang integriti. Soalannya simple dan jawaban pun pastikan simple. Okey. Kau tanya aku, kau tanya. Saya syukur boleh sambung. Okey, bagaimanakah sifat ihsan dan juga sifat takwa ini boleh mempengaruhi integriti? Maksudnya bagaimana sifat ihsan yang dibawa oleh seorang muslim dan juga sifat takwa itu boleh cover integriti dia.
Okay. Dia soalan dia macam ni lah lebih kurang. Maksud dia lebih kurang macam ni Sekiranya kalau bos kita ada kat belakang meja kita, kadang-kadang kita masa tu kat meja ke ataupun kita bangun pergi keluar daripada pejabat? Ini soalan saya tanya ni. Sekiranya Ihsan ni lebih kurang maksud dia macam ni. Andai katalah ada bos kita ataupun CCTV, yang kita tahu CCTV itu memang bos kita nampak kita. Adakah kita akan turun ke bawah untuk membeli belah dalam waktu kerja ataupun tidak? Tidak sebab takut bos. Macam tu. Okay. Takut bos lagi? Takut apa lagi? Kena tukar unit, kena pindah negeri. Macam tu lah juga ihsan yang dimasukkan tadi, lebih kita dengan Allah. Andai kata kalau kita tahulah Allah, andai kata kalau kita tahu Allah sedang tengok kita, mustahil kita akan buat benda-benda yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum syariat. Clear? Jadi itu sajalah kot dari saya dan juga daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri juga. Sebab saya ni lebih kepada bertanya dan tuan-tuan sendiri yang jawab. Okay, saya serahkan mana yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Ya, sambung pengacara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Madi Baharu di atas peringatan ilmu yang disampaikan daripada bab integriti sampailah fiqh wanita, sampailah berkaitan dengan keimanan, ihsan dan macam-macam. Dan apapun apa yang disampaikan, moga-moga kita dapat amalkan. Dan ada satu cadangan yang baik daripada Ustaz Mahadi untuk untuk kita tazkirah seminggu sekali. Majlis ilmu berkaitan dengan fiqh pun boleh. Itu insyaAllah kita akan masukkan dalam kita punya jadual PKM lah. Untuk mudah-mudahan untuk penambahan ilmu kita dan keseluruhan untuk diri kita dan tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun ada ni, ramai yang kita bahas. Itulah. Sanua ada, Ustaz Jafar ada, Ustaz Nasir. Imam daripada Masjid Layangan ada. Bila bergabung tiga-tiga imam jadi meletup. Jadi insyaAllah nanti kita cuba rangka untuk program itu. Mudah-mudahan kita mohon juga kerjasama daripada pihak masjid. Contoh macam imam Layangan, imam Masjid Muhammad, untuk sama-sama membantu kita lah. Mungkin sebenarnya kita panggil sebagai penceramah gitu untuk program kita, semada sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Dan kesimpulannya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang itu datang daripada kelemahan kita sendiri. Moga-moga benda itu mendatangkan manfaat untuk kita. Dan kita tutup dan kita menjemput kita punya pengurusi KKM untuk menyampaikan sedikit cenderah hati kepada penceramah kita. Kapal ke? Kita buat lagi boleh orang. Terima kasih kepada pengurusi KKM kita. Dan dengan itu berakhirlah program kita pada petang ini. Dan kita tutup kita punya majlis dengan tasbih ikhram dan surah Al-Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk makluman dijemput, kita ada sediakan makanan.